Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulakan kelas kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Okey, untuk pagi ni cikgu tengok cikgu dah tunggu dah lebih kurang 15 minit tapi tak ada yang join lagi. Jadi mungkinlah kamu ada kerja ke apa ke, jadi tak dapat dah join. Okey, jadi cikgu record lah. Okey, nanti kamu tengoklah dalam YouTube insya-Allah. Okey. So kita bincang soalan yang cikgu minta untuk kamu buat. Kertas ni cikgu dah bagi dah dalam kelas dan cikgu harap memang kamu buatlah. Sebab ini untuk diri kamu sendiri, bukan untuk cikgu lah. Okey. So soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? So homeostasis, okey. Jawapannya ialah D lah. Di mana homeostasis itu ialah mekanisme kawal atur dalam organisme yang mengekalkan keadaan persekitaran dalaman tubuh dalam keadaan yang seimbang. So kita nak badan kita ni dalam keadaan yang seimbang, iaitu dalam keadaan yang normal lah. Jadi apa saja benda yang berlaku dalam badan yang tidak normal, so badan kita akan cuba untuk betulkan balik supaya badan kita sentiasa dalam keadaan yang seimbang dan normal. Okey. Nombor 2. Okey. So nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan homeostasis dalam manusia? Nah, kita nak tengok dalam manusia. So yang pertama dia kata mengawal atur suhu badan pada aras yang normal. Yang ni memang betul lah. Kan? Jadi bila badan kita naik, maka contohnya badan kita akan berpeluh. Supaya bila angin tiup, badan kita akan sejuk balik. Yang tu betul. Kedua, dia kata mengawal pertukaran gas melalui sistem respirasi. Okay, yang ni salah lah. Yang ni salah. Sebab yang ni dia tak kawal lah. Kita memang kita tarik nafas, kita hembus nafas, memang macam tu lah pertukaran gas dah lah. Okay. C, membolehkan manusia mengawal kadar metabolisme mengikut keperluan badan. Yang ni betul. Jadi kalau kita perlukan haba yang lebih, maka kita buat metabolisme dia tinggi. Macam tu. Kalau kita nak badan kita tu sejuk, maka kadar metabolisme jadi rendah ikut keperluan badan. D, membolehkan sel-sel badan berfungsi dengan optimum sepanjang masa walaupun persekitaran keluar sentiasa berubah. Yang ni pun betul. Kita nak walaupun yang di luar tu berubah, tapi dalam badan kita ni kekal macam biasa. So yang tak betulnya adalah B lah. Sebab yang dia nak adalah yang bukan. Yang bukan. Okay. So jawapan dia ialah B. Kemudian soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Antara yang berikut, yang manakah contoh homeostasis dalam benda hidup? Okay. Manusia menggigil apabila sejuk. Betul tak? Bila kita sejuk, kita akan menggigil supaya bila kita menggigil, badan kita menjadi panas balik. Jadi itu betul lah. Okay. Kemudian dia kata kucing berhibernasi pada musim. Oh salah ni. Okay, A ni. Okay, kucing berhibernasi pada musim sejuk. Manusia berpeluh semasa cuaca sejuk. Salah lah. Okey, kucing yang B tu kucing dia tidak berhibernasi ya.
Benda-benda sini contohnya macam beruang kutub. Benda sini misalnya dia duduk, dia diam. Waktu duduk tu contohnya sebulan lah dia akan duduk je. Bila dah habis musim sejuk, masuk musim bunga ke, musim panas ke, maka dia akan keluar balik daripada tempat dia. Tapi kucing dia tak macam tu lah. Okay, so B tu salah. C, manusia berpeluh semasa sejuk. Waktu sejuk adakah kita berpeluh? Tak. Kita hanya berpeluh pada waktu panas. So, C ni salah. Kalaulah manusia ni berpeluh masa sejuk, waktu sejuk dah ada keluar peluh, angin tiup lagi sejuk lah. Tu maksud dia salah lah jawapan tu. Okay, D, pokok pisang menggugurkan daunnya pada cuaca yang panas. Ni tak. Yang ni bukan cara pokok pisang. Ini cara pokok getah. Waktu pokok getah contohnya bila musim kemarau, musim sejuk, daun dia akan luruh. Itu tanda dia lah. So jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah A. Yang keempat. Okay. Rajah 1 menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh Encik Hasnul. Okay. Dia tengah buat apa? Dia tengah lari di atas alat tu lah. Treadmill tu. So, antara yang berikut, yang manakah gerak balas biologi yang berlaku kepada badannya? Okay. Bila kita berlari, apa yang berlaku pada badan kita? Pertama dia kata menggigil. Betul ke? Salah. Kan? So A ni salah. Berpeluh. Bila kita berlari, apa yang badan kita buat? Kita akan berpeluh. Berpeluh tu betul. Kadar degupan jantung akan menurun. Betul ke salah? Bila kita buat aktiviti, kita pegang jantung kita. Dengup kencang ke berdengup perlahan? Berdengup lebih kencang. Jadi menurun ni salah lah. Lebih banyak insulin yang dirembeskan pun salah. So jawapannya ialah B. Kenapa bila kita berlari, kita melakukan aktiviti, badan kita akan berpeluh? Kerana bila kita buat aktiviti, kita berlari, kita duduk tengah panas, badan kita akan jadi lebih panas. Jadi dia dah jadi tak normal, tak seimbang. Maka badan kita akan mengeluarkan peluh. Bila peluh, angin tiup ke apa ke, maka dia akan jadi sejuk balik. So badan kita akan jadi sejuk. Okay, itu yang keempat. Okay, soalan yang kelima. Okay, ya. Rajah 2 menunjukkan seorang budak lelaki berpeluh pada hari yang panas. Tengok kawan ni berpeluh. Okay. So, soalannya, antara yang berikut yang manakah menunjukkan gerak balas biologi yang berlaku di dalam badannya? Dia duduk tengah panas. Bila duduk tengah panas, dan dia makin panas. So, apa yang badan kita akan buat? Pertama, menggigil. Betul ke menggigil? Salah. Menggigil hanya pada waktu sejuk. Ini sejuk. Salah lah jawapan dia. Kan? So, satu salah. Bila satu salah, tengok kat jawapan, nombor satu kita boleh pangkah. Sebab ada nombor satu ni. So, satu tu memang confirm salah. So, A dengan D tu confirm salah. Okay. Kemudian nombor 2, bulu roma kita akan condong ke kulit. Condong tu dia duduk macam biasalah, dia tak tegak. So, bila panas, macam mana badan kita? Dia akan condong. Bila condong, 2 betul. Bila 2 betul, okay. B ni confirm salah. Sebab 2 tak ada. So, jawapannya ialah 2 dan 3. Okay. Tengok pula jawapan yang ketiga. Salur darah mengembang untuk membawa lebih banyak darah ke kulit. Okay, yang ni cikgu pernah cerita dah. Okay, katalah ini kulit. Okay, ini ada bulu roma. Okay. Kemudian di bawah kulit ini ada salur darah. Okay. Apabila cuaca kita panas, salur darah kita ni akan mengembang. Dia akan kembang. Kembang ni maksudnya dia lagi besar. Okay, dia duduk lagi besar. Bila duduk lagi besar, maka dia akan rapat dengan kulit. Kenapa dia kena rapat dengan kulit? Okey, darah ni selain dia bawa oksigen, dia juga bawa haba.
So bila dia rapat dengan kulit, haba daripada darah ni akan keluar. Jadi bila kita panas, dia rapat dengan kulit, haba daripada badan kita ni akan keluar. Bila keluar, badan kita akan jadi lebih sejuk. Sebab haba tu dia panas. So bila haba tu keluar, maka dia cepatlah sejuk. Okey. Sebab itulah nombor 3 ni betul. Nombor 4, kenapa salah? Okey, nombor 4 ni dia kata kadar degupan jantung menurun. Bila badan kita panas, dia tak turun. Badan kita akan berdegup dengan lebih cepat. Jadi sebab tu 4 tu salah. So jawapan dia ialah 2 dan 3. Okey. Soalan yang ke-7. Okey. Apakah liang kecil pada daun yang membenarkan wap air dibebaskan semasa transpirasi? Okay, yang ni kita dah belajar. Cikgu dah terang pada hari Khamis hari itulah siapa yang masuk lah. Okey. So apa lubang kecil yang ada dekat daun? Lubang kecil tu nama dia stoma. Okey, stoma lah. Okey, jadi bila stoma tu terbuka, air akan keluar. Okay. Kenapa dia kena buka? Sebab untuk membolehkan karbon dioksida daripada luar boleh masuk supaya pokok boleh buat proses fotosintesis. Dia nak makan. Okey. Nombor 8. Antara proses berikut, yang manakah boleh mengawal atur air dalam tumbuhan? Okay, jawapannya ialah transpirasi. Fotosintesis, pokok buat makanan. Okey, itu fotosintesis. Transpirasi, pokok hilang air. Okey, so dia berkaitan dengan air lah. Okey, nombor 9. Rajah 3 menunjukkan seorang lelaki yang menggigil kesejukan semasa cuaca sejuk. Okay. Apa soalannya? Okay. Antara yang berikut, yang manakah tidak akan meningkatkan suhu badan lelaki tersebut? Yang tidak akan. Soalan itu tidak akan meningkatkan suhu badan. Memakai baju sejuk. So bila dia pakai baju sejuk, badan dia panas lah sebab baju sejuk ni tebal. So dia dapat memanaskan badan kita. Yang itu betul. Jadi itu bukanlah jawapannya sebab dia nak yang tidak. Melakukan aktiviti cergas. Bila kita melakukan aktiviti cergas, badan kita akan menjadi panas. So yang ni pun betul. Minum air dengan banyak. Minum air sejuk pula dengan banyak. Yang ni lagi sejuk lah. Kan? So tidak. Menaikkan suhu penghawa dingin. Okay. Menaikkan suhu penghawa dingin. Maksudnya aircon tu kita naikkan suhu dia. Makin panas. So badan kita akan jadi makin panas. So betul. So soalan dia nak tidak. Bila tidak, jawapan dia adalah C lah. Jawapan dia adalah C. Okey. Kemudian soalan yang ke-10. Okay, soalan yang ke-10. Antara apakah yang dimaksudkan dengan transpirasi? Okey, transpirasi ialah proses kehilangan air. So jawapannya ialah A lah. Okey. Nombor 11. Antara faktor yang berikut yang manakah merendahkan kadar transpirasi? Merendahkan ni maksud dia mengurangkan kadar transpirasi. Kadar transpirasi ni pokok hilang air. Pokok hilang air. Jadi kalau merendahkan transpirasi maksud dia pokok ni hilang air dengan slow, dengan lambat. Okay. Apakah yang menyebabkan pokok hilang air dengan lambat? Okay. Yang pertama panas. Bila panas lagi cepatlah. Kan lagi cepat dia keluar. Sebab panas dia cepat tersejat. So salah. So yang panas ni salah. Okay, tengok pula C. Sejuk dan kelembapan yang rendah. Lembap ni air
maksudnya cuaca yang lembap. Bila contoh kita sedai baju. Kita sedai baju, baju tu lambat kering waktu bila? Pertama waktu sejuk lah. Bila kita sejuk, lambatlah dia naik kan, lambat dia kering. So ayak tu ada pada pokok tu, ada pada baju tu. Yang kedua, kelembapan. Lembap ni maksud dia cuaca tu macam mana? Panas ke, terang, terik ke, ataupun apa mendung. Jadi mendung lah. Mendung ni kelembapan yang tinggi. So jawapannya ialah D. Okey, soalan yang ke-12. Antara yang berikut, yang manakah gerak balas homeostasis bagi cicak? Okey, yang ni pun cikgu dah pernah terang di dalam kelas lah. So cicak buat macam mana nak bagi kawal badan dia ni? Okey, cicak akan pasif dan pergerakan menjadi perlahan ketika cuaca sejuk. Maksud dia akan duduk tak aktif lah, tak bergerak sana, tak bergerak sini. Bila panas, barulah dia akan bergerak rata. Kan? Okay. Soalan yang ke-13. Antara yang berikut, yang manakah benar keadaan tumbuhan pada waktu siang? Okay, jawapan dia, waktu siang ni stomata akan tertutup. Stomata akan tertutup lah. Okay. Nombor 14. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan gerak balas pokok getah apabila hari panas? Yang ni cikgu dah habaq dah tadi nah. Pokok getah bila waktu panas dia akan menggugurkan daunnya. Sebab tu kita tengok waktu kemarau saja pokok getah dia akan luruh daun dia. Supaya ayak tu dia dapat simpan di dalam batang pokok lah. Sebab kalau dia ada daun yang banyak, ayak akan keluar kot daun. Jadi dia gugurkan daunnya tu supaya ayak duduk di dalam batang dan akar pokok lah. So disimpan dalam tu dulu. Nanti bila dah elok hujan dah turun dah, maka akan tumbuh pula daun-daun yang dia lah. Okay. Soalan yang terakhir, soalan yang ke-15. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan mekanisme pembetulan apabila kandungan air dalam badan kita meningkat? Maksud dia pada hari itu kita minum banyak air. So badan kita ni lebih air. So apa yang badan kita akan buat? Okay. Adakah kita akan berpeluh? Kita akan rasa dahaga? Kita akan menghasilkan air kencing yang banyak? Dan penghasil air kencing yang kurang. So air kencing kita akan jadi meningkat lah. Meningkat. Supaya bila air kencing kita banyak, kalau kita kencing banyak, paras air kita akan turun pula. So badan kita akan jadi kembali normal. Okey, jadi setakat itu saja. Kelas kita. Jadi kita berjumpa pada kelas yang seterusnya pada hari Khamis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.